Assalamualaikum. Hi you all. Jom belajar MATS dengan Teacher Jess. Okay. Video ini Teacher Jess akan kongsi tentang basic identity. Okay. Page 211 textbook. Okay, jom kita tengok. Okay, derive the basic identity. Okay, so note that the following three basic identity. Okay, sin square theta plus cos square theta equal 1. 1 plus tangent square theta equals secant square theta. 1 plus cotangent square theta equal cosecant square theta. So maksudnya hari ini kita nak belajar derive the basic identity. Dalam trigonometric function ada 3 basic identity, iaitu ni yang dia bagi ni. Okay, so macam mana kita nak derive dia? Okay, jom kita tengok. Okay, a trigonometric identity is an equation that involves trigonometric function and is valid for any values of angle. Trigonometric identity that we have learned are as follow. Okay, tangent theta actually equal to sin theta over cos theta. Cotangent theta is 1 over tangent theta. Cosecant theta is equal 1 over sin theta. So by using a unit circle and a right angle triangle, 3 more basic identity which also known as Pythagoras identity can be proven. Okay, maksudnya kita dah pun belajar tentang basic identity yang ini kan sebelum ni dalam video yang sebelum ini. Maka hari ini kita ada 3 lagi nak derive formula baru untuk basic identity dalam trigonometry. Okey, kat sini kita ada aktiviti. Dia bagi yang Pythagoras theorem ni, set right angle triangle. Dan ini adalah kita punya unit square lah. Unit circle. Okey. Apa dia buat kat sini? Oh, dia suruh kita cari X in term of cos theta and Y of sin theta. Yang ni dia minta kita cari ratio dalam N, M dan P. Okey, kita follow je yang dia bagi ni. Okey, maka the conclusion daripada discovery activity 6 ni, it is found that all 3 basic identity can be derived by using a right angle triangle ABC and all the trigonometric ratio which have been learned. Jadi dia nak bagi tahu kita apa yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu sin A, cos A, tangent A, cosecant, secant, cotangent ni sebenarnya dia boleh derive daripada yang asas kita punya Pythagoras theorem right angle triangle ni. Okay, ni dia punya side dia. And then okay, daripada yang kita ada tadi tu, by using the Pythagoras theorem, it is known that a square plus b square equals c square. So divide the two sides of the equation by a square, b square and c square. Okay, dia suruh kita buat macam ni. Okay, untuk yang kita punya basic Pythagoras theorem, okay, first kita bagi a kuasa 2. Okay, bagi semua bahagian, left hand side, right hand side. Okay, semua bagi. Nampak dah ni, kita ada a kuasa 2, bagi a kuasa 2, bagi a kuasa 2. Okay, ini jadi satu. Ini jadi B per A kuasa 2. Ini C per A kuasa 2. Okey, nak tanya. Faham tak kenapa yang ini tiba-tiba je dapat cotangent A? Ini kenapa dapat cosecant A? Okey, cuba tengok Yang ini adalah B per A. Ini C per A. Okey, tengok balik yang kita dah buat tadi. Nampak? Cotangent A adalah B per A. Sebab apa? Sebab kita tahu daripada sini, okay, kita dapat mula-mula kita dapat yang sin, cos dengan tangent. Lepas tu kita pun dah belajar pula cosec apa, secant apa, cotangent ni apa kan. So sebenarnya ini adalah satu per tangent. Cot kan satu per tangent. So that's why lah A per B jadi B per A. Okay, macam secant ni adalah satu per cos. Cosec ni adalah satu per sin. Jadi daripada sini dia guna daripada situ je senang. Jadi kalau tak hafal pun tak apa sebenarnya. Yang penting faham. Okay, first mula-mula you bahagi dengan A kuasa 2. You dapatlah untuk basic identity yang pertama ni. Iaitu 1 tambah cot kuasa 2A adalah bersamaan dengan cosec kuasa 2A. Okay, yang ini pula macam mana dapat? Ni 1 tambah tangent kuasa 2 sama dengan secant kuasa 2A. Bila kita bahagi dengan B kuasa 2. Semua bahagi dengan B kuasa 2. Jelas?
Okey, kemudian ini pula bahagi dengan C kuasa 2. So, kita dapat yang ini. So, di sinilah 3 basic trigonometric identity can be used to solve problem involving trigonometric ratio. Maksudnya, di selain daripada kita belajar yang sin, cos, tangent, cotangent, secant, sebenarnya kita juga ada 3 lagi basic identity trigonometri untuk kita nak selesaikan sebarang masalah yang melibatkan trigonometric ratio. Jadi nampak susah tak kalau nak ingat? Sebenarnya kalau kita tak ingat pun kita boleh buat dengan cara kita derive daripada Pythagoras theorem kita ni. Jelas Tapi yang penting teacher rasa yang ni kena ingat. Yang ni kena ingat. Ini basic. Ini basic, paling basic ni dalam trigonometri. So yang ni kena ingat lah. Okay, bila ingat yang ini, insyaAllah. Okay. Kalau kita nak buat yang ni, nak derive yang ini, ni ya. Bagi A kuasa 2, bagi B kuasa 2, bagi C kuasa 2. Boleh? Okay, jom kita tengok example. Okay. Without using a calculator, find the value of each the following. Okay, sin square negative 430 degree plus cos square negative 430 degree. Okay, so kali ni dia kata tanpa guna calculator. Okay, so kita ingat balik macam mana kita punya 430 kita apa? Okay, ni dia guna ni kat sini 430 kita tolak dengan 360 dapat berapa? 360 430. Okay, 9 kan? Okay, so 90. Okay, kita tengoklah kita punya cos kalau yang 90 ni. Okay, so yang sin negatif 430 ni dekat kita punya ni berapa? Sekejap kita tengok 90 yang ini 1. Okay, bila 90 sini lah kan kita punya ni. Okay, sin cos 2 tolak 430 tambah cos ni dapat 1. Okay, dan yang ni tangent pi per 3 tolak dengan secant cos 2 pi per 3 sama dengan negatif 1. Okay, macam mana dapat negatif 1 ni? Okay, kita tengok balik. Secant cos 2 kita ni apa? Okay, yang tangent cos 2 kita ni, okay, tangent lah. Ada masalah yang ni, secant ni. Secant ni 1 per sin kan? Betul tak? Secant adalah 1 per cos. Cos yang 1 per sin. Okay, ni kita dapat negatif 1. Okay, nanti insyaAllah tengok teacher cuba detailkan yang ini nanti dalam next video. Okay, so kita dah habis untuk how to derive the basic formula for this one. Okay, yang ni dengan yang ini. Daripada, okay, ni dia punya apa? Kita punya asas trigonometri. Sin, cos, tangent, cosecant, secant and cotangent. Kemudian kita kena buat sedikit transformation dengan kita dividekan kedua-dua belah bahagian dengan A kuasa 2, B kuasa 2, C kuasa 2. So terbentuklah yang 3 identity basic trigonometry yang baru ini. Okay, so we are done for 6.4.1. Okay. So ada sikit lagi. Ini dia nak proof Okay, dia nak prove trigonometric identity by using the basic identity. Okay, so biasalah soalan kalau melibatkan trigonometric function, dia ada soalan yang proof macam ni. Okay, macam dia tunjuk, dia minta kita buktikan. Okay, 1 tolak 2 sin cos 2A ni sama dengan 2 cos 2A tolak 1. Okay, normally kalau equation macam ni, ini kita panggil right hand side. Yang ni kita panggil left hand side. Okay, so kita kena ambil satu side, tak kisahlah sebelah mana. Contoh macam ni kita ambil left hand side. Dan kita buat calculation supaya hasilnya dapat apa yang ada di right hand side tu. Macam ni, dia tukar sin cos 2A ni, dia guna yang ini. Basic identity ni. So dia sama dengan 1 tolak cos 2A. Kemudian dia expandkan
Okey, bila dia expandkan, dia dapat macam ni. Dia boleh kira ni. 1 tolak 2 adalah -1. So, proof lah. Tu cara lah. Okey, so pengalaman teacher jika soalan yang melibatkan proof ni tak ada cara lain. Memang agak panjang dan kita kena pandai guna yang mana satu kita nak tukar. Macam kalau kita silap ambil, dia jadi panjang sangat. Kalau kita ambil yang macam macam ada yang kita tukar tu, kita ambil tu nak tukar kepada sebelah kanan ke kiri tu, cepat kita dapat, ada mudah. Okay, so you all boleh buat research ataupun ni lah, cuba tengok example 18 ni, solution yang dia bagi ni, cuba fahamkan apa yang berlaku, apa yang dia tukar. Okay, ni use identity dia bagi tahu. Okay, yang ini dia bagi tahu ni identity yang diguna. Okay, dia banyak substitute banyak substitute. Okay, yang mana yang kita dah ada sebelum ni, kita punya basic identity. Okay, and then this is example 19 pun dia suruh proof juga. Okay, bila proof ni memang kita kena make sure left hand side, right hand side kita nak buat apa. Okay, kita nak tukar apa. And then kadang-kadang macam kita kena tengok jawapan. Okay, daripada jawapan ni kita naik ke atas, kita kerja ghostan balik. Okay, konsep kalau kita nak tukar dia jadi apa, kod tukar jadi apa, supaya dia ada relate dengan yang sebelah satu lagi. Cepat sikit lah kita nak tukar tu, kalau tak jadi panjang. Okay, boleh, nanti you all boleh tengok. Okay, so itu saja untuk 6.4.1. Okay, untuk subchapter ni dia lebih kepada how to derive the 3 basic trigonometry identity. Yang inilah. Okay, untuk yang subtopik ni dia lebihkan ni, how to derive this one. Okay, so teacher harap dengan explanation teacher tadi sikit banyak dapat membantu you all untuk memahami macam mana dapat yang 3 basic yang baru ni. Cuma teacher tak boleh nak jelaskan yang example 17. Okay, example 18 dan 19 detail dalam ni. Sebab bagi teacher dia dah tulis satu-satu kat sini. Okay, yang pentingnya you all kena ingat apa yang kita dah belajar sebelum ni, apa yang basic identity yang dah ada. Okay, yang insya-Allah dapat membantulah sikit untuk lebih memahami. Okay, kenapa dia tukar ni, kenapa dia guna yang ni substitute. Okay, so that's all. Okay, thank you class.